والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftaqiru ila muhdisin fayalzamu dawru awit tasalsulu. Antara sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia masih memberikan peluang kita untuk berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Diberi pula kita dengan Islam yang kita perolehi itu. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita berada di tempat untuk membolehkan kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan, kehendak, kehalubaan nak ambil faham, nak mengaji, nak belajar dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Khasnya macam mana nak kenal Allah, nak faham makna la ilaha illallah, macam mana nak boleh sentiasa ingat Allah, zikir ke Allah. Masa yang sama juga macam mana boleh kasih dan cinta pada Rasulullah yang dengan sebab dialah ada sekalian alam ni, dengan sebab dialah ada kita semua ni. Ya Allah Ta'ala tak akan berikan rahmat dengan sebab, melainkan dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Apatah lagi syukur kita yang kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Kita dah bicara bab burhan. Bila burhan dia mesti ada dua rangkai kata sekurang-kurangnya untuk disusun untuk menghasilkan satu natijah daripada rangkai kata yang pertama dan kedua yang kita susun. Khasnya atas kita bicara ni bab ketuhanan, macam mana nak mensabitkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang lepas bab wujud, yang ni nak masuk bab kidam pula. Okay, lalu ulangan bab wujud ni sel kita dah nampak kita berubah. Setiap yang berubah ni baharu, setiap yang berubah ni makhluk, maka kita makhluk. Setiap yang baharu mesti ada yang, setiap yang berubah mesti ada yang merubahkan. Kita dah berubah, mesti ada yang merubah kita. Jadi semua makhluk ni mesti ada yang merubahkan dia. Semua makhluk sentiasa berubah. Yang tak berubah Allah Ta'ala. Tentulah makhluk tak boleh ubah diri dia sendiri. Tentulah yang mengubah ialah Allah kan? Kalau nak susun rangkai kata ayat tu format dia kan. Macam mana pun kita sebut, saya sebut gitu tu contoh untuk buat format aja. Macam mana pun disiplin nak boleh susun ayat 1, 2 tu. Besar ilmu dia nak kena belajar tu. Tapi dengan apa yang telah diajar oleh cikgu ulama kita ni, kita ambil aja apa susunan dia. Khasnya kita nak sambung ni masalah bab kidam, masalah sedia. Apa dalil nak menunjukkan Allah Ta'ala sedia? Dalil ni dalil akal. Ada pun Quran kalau sebut sekali lalu, apa dalil sedianya Allah Ta'ala, yang memang Allah Ta'ala ni memang sedia ada, wajib ada, sedia ada. Yang memang sebelum kita ada, dia ada.
isyarat Quran, huwal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala ni dialah awal, dialah akhir. Murad atau dikendaki dengan awal tu siapa? Awal ni dengan mana? Laisa qablahu syai', tak ada siapa sebelum dia. Bahasa lain disebut, yang disebut oleh para ulama kita, apa makna awal? Awal lah mana? Kidam. Apa makna kidam? La awwala li wujudih, tak ada awal bagi wujud dia. Itu maksud kidam. Kidam ni tak ada awal. Jadi apa maksud huwal awwal wal akhir? Dia awal, dia akhir. Dia awal dengan mana? Tidak ada permulaan wujud dia. Laisa qablahu syai', tak ada siapa sebelum dia. Dan sebelum ada apa-apa, memang Allah Ta'ala zati, hakiki wujud, sedia wujud, memang wujud. Itulah makna kidam. Nisbah makna kita bicara dulu. Kita bicara ni bab dalil. Baik kedah berdalil macam mana? Macam ni dia kata, fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftaqiru ila muhdisin fayalzamu ad-dawru abil tasalsul. Bukti wajib kidam bagi Allah Ta'ala macam ni, sekiranya dia bukan kidam, nescaya dia baharu. Itu ayat pertama. Kalau dia tak kidam, lawan bagi kidam, baharu. Kalau dia baharu, ngapa? Maka jika dia baharu, tentulah dia berhajat kepada yang membaharukan. Kalau Allah dia tak kidam, mesti ada sesuatu yang membaharukan dia, yang mengadakan dia, yang mengubahkan dia, yang menghidupkan dia, yang mewujudkan dia. Maka melazimkan daur ataupun tasalsul. Bila melazimkan Allah dia Tuhan, lepas tu dia pula tak sedia, ada yang menjadikan dia, yang menyebabkan dia jadi dia ada. Kalau macam inilah keadaan Tuhan, istilah disebut akan melazimkan daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul ni dua hal yang mustahil dalam bab ketuhanan. Sebab ketuhanan tak mungkin akan berlaku istilah daur dan tasalsul. Apa dia daur ni? Daur ni adalah asal terjemah bahasa lughah, pusing, terhenti sesuatu di atas sesuatu, yang sesuatu yang dinanti daripadanya adalah sesuatu yang menanti akan dia. A jadikan B, B jadikan A jadikan B, B jadikan A. Macam mana B boleh ada? A buat macam mana boleh ada? B buat. B macam mana boleh ada? A buat. Kalau ketuhanan macam ni, jadi nak memahamkan apa ni? Daur ni nak memahamkan, dia sebut ni lah, kalau tak sedia, tak kidam, maksudnya ada yang menjadikan dia. Dia ada dua keberangkalian dia yang menjadikan. Sama ada yang menjadikan ni, menjadikan dia sebelum dia, ada yang 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 menjadikan dia. Kalau ada macam ni punya proses, bab ketuhanan mustahil. Pasal Tuhan ni mesti huwal awal, dia awal. Bila dia awal, mesti tak ada sebelum dia. Itu macam mana dia boleh ada? Dia memang ada, dia sedia ada. Dia bukan daripada tak ada, dia ada. Dia memang ada, dia sedia ada. Itu makna kidam tu. Kalau dia tak kidam, dua kebarangkalian, mesti ada sebelum dia, sebelum dia, sebelum dia, sebelum dia, sebelum dia, sebelum dia, dengan tak ada berkesudahan. Yang ni dipanggil tasalsul. Tasalsul. Daur ni apa? Daur ni adalah sebelum dia ada yang menjadikan dia, sebelum ada yang menjadikan dia, tapi yang sebelum dia yang menjadikan dia, yang tu dijadikan oleh dia. Dia patah balik ke depan. Jadi dua keberangkalian dia yang menjadikan. Apa dia? Menjadikan tanpa ada kesudahan, infinity. Yang ni dipanggil tasalsul, ataupun balik semula. Kitaran sama ada sekurang-kurangnya 2, 3, 4, banyak, balik pada yang pertama. Dua je keberangkalian untuk bab ketuhanan kalau Tuhan tak kodim. Atau istilahnya tasalsul dan daur. Soal munasabah ke Tuhan ni
pada dia, untuk dia ada ni, ada istilah daur dan tasasul. Mustahil. Ambil keputusan dia apa? Mustahil daur dan tasasul. Apabila mustahil daur dan tasasul dalam bab ketuhanan, tentulah subut kidam. Ya. Jadi kaedah berfikir dia apa? Kalau dia tak kidam, dia baharu. Bila dia dah baharu, akan berlaku daur dan tasasul. Daur dan tasasul dalam bab ketuhanan tak masuk akal. Maka daur dan tasasul ternafi daripada ketuhanan. Bila daur dan tasasul ternafi daripada Allah Ta'ala, percaya Allah adalah sedia, qadim, awal. Jadi awal pun hati-hati. Awal dengan mana? Laisa qablahu syai'. Awal dengan mana tak ada siapa sebelum dia. Apa mana tak ada siapa sebelum dia? Maksudnya dia memang ada, sedia ada, wajib ada, yang bukanlah didahului oleh tiada. Siap. Boleh. Ini dari akal. Quran saya dah sebut sekali lalu. Jadi Quran ni nak faham macam mana? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ajak mudahnya tu. Huwal awwal wal akhir. Allah Taala dialah yang awal, dialah yang akhir. Jangan faham ikut bola otak kita. Masuk bola otak tu faham kita sendiri, yang bukan dicarah oleh para ulama apa maksudnya nak dipaham. Yang tu yang dia bukan ikut akal, itu ikut kepala otak namanya. Kalau ikut akal, huwal awal, apa makna awal? Bukan awal ni maksudnya Allah Ta'ala tak ada, lepas tu dia lah awal sekali ada. Oh, itu kan Tuhan. Mustahil. Mana mungkin Tuhan ni dia pun asal tak ada, lepas tu dia ada, tiba-tiba ada, tiada yang menjadikan dia, melainkan tiba-tiba dia ada. Dan macam mana dia boleh ada? Tiba-tiba dia ada, yang asal dia tak ada. Itu merepek. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni macam mana? Tuhan ni memang ada, sedia ada, memang ada. Dia bukan asal daripada tak ada, dia memang ada. Itulah Tuhan. Boleh faham? Jadi kita nak faham tak mana? Menafikan awal pada Allah Ta'ala tu kidam. Jadi kidam ni adalah ibaratun an nafi awaliyatihi lahu Ta'ala. Kidam ni adalah satu ibarat untuk menafikan adanya permulaan bagi Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Satu kena yakin sungguh Allah ni bila dia memang sedia, dia memang kidam. Makhluk ni semua baru, macam mana? Jadi nak rujuk ke siapa? Rujuk pada Allah lah yang kidam. Ya Allah Ta'ala ni dia sedia dan dia baki, dia tak binasa. Makhluk ni binasa. Makhluk asal tak ada, makhluk baharu. Atas sipir ulama dah sebut, semalam hari itu sebut dah, Allah makhluk. Allah dia yang jadikan makhluk. Semua makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang cipta makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk tu, bagi faham tu sistem tu. Makhluk tak boleh jadi Tuhan. Makhluk bukan Tuhan, yang Tuhan Allah. Bila makhluk tak boleh jadi Tuhan, makhluk tak boleh mencukupkan kita. Makhluk tak boleh mencukupkan sesama makhluk, tak boleh. Makhluk pun tak cukup. Macam mana makhluk nak bagi cukupkan orang lain? Kalau nampak makhluk boleh mencukupkan makhluk lain, hanya pada pandangan mata saja yang nampak macam dia mencukupkan, sebenarnya apa yang ada pada makhluk ni laluan saja untuk bagi cukup. Tapi yang mencukupkan dia mesti ada, dan yang mencukupkan tu tiada lain melainkan Allah. Contoh makhluk apa, matahari. Macam mana matahari boleh ada matahari? Mestilah Allah yang jadikan matahari, bukan matahari sedia jadi matahari. Tak. Bila Allah jadikan matahari, dengan sebab matahari itu ada cahaya, maka ada cahaya kat kita. Alhamdulillah, puji pada Allah Ta'ala, ya Allah yang sedia, dia yang ada, dia yang menjadikan matahari. Matahari dijadikan dia, dengan sebab matahari ada, kita dapat cahaya. Alhamdulillah. Inilah zikir, fikir, muhasabah yang ada daripada kita untuk memudahkan kita capai tauhid. Tu sekali lalu tadi asalnya saya sebut ya Quran huwal awal. Macam mana nak faham awal? Kena tengok lughah syair Arab, diwanul Arab, apa makna awal macam ni. Pasal Quran bahasa Arab.
Tak dapat tidak, kena tengok bahasa Arab. Bahasa Arab ni tengok istiqah Arab. Arab ni nak rujuk bahasa dia makna apa, nak macam mana nak tahu? Kena tengok lisanul Arab. Kena tengok bahasa Arab sendiri, tengok bahasa percakapannya asalnya tamana asal usul. Banyak benda. Untuk Abu Syair yang pernah disebut dengan mana macam ni, mana macam ni, mana macam ni, mana macam ni, mana macam ni. Bukan senang kita nak kenal. Ulama kita dah mudah kita apa dia? Antara mana awal ni adamu awaliyati, ketiadaan awal. Maksudnya ketiadaan didahului oleh tiada. Itu maksud. Boleh. Itulah maksud awal. Jaga ada ustaz Wahabi ni. Dia syarah awal dengan akhir juga. Bahkan dengan dia faham ayat Quran tu, dia bangkangnya kaedah kita belajar sifat 20. Dia kata apa? Allah Ta'ala huwal awal wal akhir. Ni orang tu ngaji sifat 20 ni kata Allah Ta'ala tak ada awal, tak ada akhir. Jaga, ada orang yang dia saja timbulkan komplikasi macam ni. Kita ngaji sifat 20, kita nafikan tak ada awal, tak ada akhir tu dengan mana kidam dan baqa. Bukan menafikan nama-nama Allah Ta'ala huwal awal wal akhir kan. Dengar elok je tu. Tapi kita nak menafikan tak ada awal tu, maksudnya menafikan awaliyah pada Allah Ta'ala, menafikan Allahumma salli wa sallim. Ya, menafikan awaliyah pada Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala tu ada awal daripada Allah Ta'ala. Yang tu memang sifat dia, sifat Tuhan. Dia tak ada awal. Jadi bukan menafikan nama huwal awwal wal akhir tu. Jadi ada Wahabi Seko ni dia kata macam tu. Siapa Seko tu tanya lain. Dia kata macam tu, punyalah bengap ayat acak tu. Ayat acak. Siapa dia tu? Pasal dia kata macam tu. Dia kata kita mengenai sifat 20 ni kata Allah Ta'ala tak ada awal dan akhir. Allah kata Allah awal dan akhir. Baik, kalau dia kata macam tu lah, oi bengap. Apa maksud awal dan akhir yang kau maksudkan? Yang dalam Quran kata Allah dia lah awal, dia akhir tu makna apa? Hurai tak? Salah kan dengan kami nak hurai kata tak ada awal tu, dengan mana tak ada permulaan, bukan tak ada awal tu menafikan nama huwal awwal wal akhir. Kita sebut pun bukan tak ada al awal, tak ada al akhir. Bukan kita kata macam tu, tak ada awal dan akhir. Awal dan akhir yang dinafi kat kita, yang kita belajar sifat 20 ni, bukan asma husna lah bodoh. Bodoh tu. Bodoh tu Pak Wahab tu lah, hak bengap tu. Yang ayat acak tu. Dia cakap macam tu, bodoh semua. Astagfirullahaladzim. Jaga apa-apa macam ni. Ini yang kata kita bila mengaji dengan orang tak betul sesat. Walaupun dia guna ayat Quran, dia guna ayat Quran tu sesat. Sesat. Tak masuk parit. Nampak macam mengaji ajar-ajar tauhid, rupanya merepet. Baik. Jadi selesai kalau ikut burhan kita duk bicara ni. Jadi kalau burhan ni macam mana? Tak susun ayat. Kalau Allah Ta'ala tak qadim, dia baru. Bila baru, berhajat pada yang membarukan. Bila berhajat pada membarukan, melazimkan daur. Maksudnya patah balik awal 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2. 1 dijadikan oleh 2, 2 dijadikan oleh 1, 1 dijadikan oleh 2, 2 dijadikan oleh 1. Kalau 3, 1 dijadikan oleh 2, 2 dijadikan oleh 3. 3 dijadikan oleh 1, 1 dijadikan oleh 2, 2 dijadikan oleh 3, 3 dijadikan oleh 1. Benda ni. Yang ni dipanggil daur, mustahil daur dalam bahasa Tuhan. 1 dijadikan oleh 2, 2 dijadikan oleh 3, 3 dijadikan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, sejuta, sebilion, trilion, setrilion dijadikan oleh setrilion 1, setrilion 1 dijadikan oleh setrilion 2. Ni nombor yang infinity pula. Ni dipanggil tasalsul. Takkan Tuhan macam ni. Dia Tuhan ada tapi tak tahu di mana dia. Sudah dia tak ada. Merepet, merapu, mustahil daur dan tasalsul. Apabila mustahil daur dan tasalsul, maka mensabitkan Allah Ta'ala sedia. Mustahil ada awal. Pasal awal tak munasabah dengan akal. Maka sabitlah Allah Ta'ala kidam. Siap. Itu nak berhujah. Atau makna kidam bagi awal, bagi faham betul-betul. Kidam dengan makna tak ada awal bagi Allah Ta'ala.
Dan Asmaul Husna kita belajar pun huwal awwal wal akhir, dialah awal dan akhir. Awal tu dengan mana kidam, akhir tu dengan mana baqa. Bukan Allah dia lah awal macam mana yang acak nak bengong tu faham. Dia kata Allah lah awal, dia faham awal macam mana tak tahu bisanya dia tu. Memang dia bengam, tapi dia menafikan apa yang kita duk kata Allah Taala ni kidam dengan mana tak ada awal. Dia menafikan tu. Dia punya faham tak tahu lah macam mana. Satu kadang kita kena dengar juga Wahabi. Yang kena dengar ni orang macam saya lah. Kalau tuan-tuan dengar apa, tuan-tuan boleh menilai. Alhamdulillah. Cuma video tu saya tak tahu ada lagi, tak ada dalam internet. Maksudnya dia orang ni bila kena serang yang mana dia punya video yang bangangiin, yang bodohin, yang kepala hotain, Wahabi bahasa itu. Benda tu. Video dia bodoh tu, bila dia tahu orang kritik dia macam mana? Dia buang, dia delete nampak bengap dia. Qaidah itu nampak hero ya. Tak tahu lah lagi ada tak cari tak. Tak ada tu betul tak ada. Saya pernah ngajar macam ni, ada orang duk komen saya punya video duk ngajar sebut ni. Kata dia mana ada orang yang duk cakap macam tu. Bagi link orang dia tahu. Tekankan lah. Dia tak ada siapa pun cakap macam tu. Bengong tak bisa dengar. Aku duk dengar dia cakap apa. Dan akhir tu bukan maksudnya Allah tak akhir sekali. Bila semua makhluk dah tak ada, Allah Ta'ala pun akhir sekali. Itu bangang faham macam tu. Maksudnya mensabitkan binasa pada Allah Ta'ala. Kalau itulah pahaman ayat cak tu, bengap tu, macam mana apa jadi? Kufur akidahnya tu. Walaupun dia faham Allah Ta'ala wal awal wal akhir. Kita duk mengaji ni dengan ulama duk ajar ni, Allah Ta'ala kidam dengan mana tak ada awal, Allah Ta'ala tak ada akhir. Maksudnya Allah Ta'ala kidam, Allah Ta'ala baqa. Itu maksudnya. Bukan menafikan awal wa akhir. Dengar tak elok. Pasal perempuan bengap ni dia bahasa Melayu pun out. Dia tak erti. Tambah bahasa Arab. Ada seorang lagi tu yang profesor falsafah dia, doktor. Dia tak suka falsafah. Dia kata kita ngaji sifat 20 ni falsafah, gunakan dalil akal. Yang dia tak ada akal. Dia kata apa? Allah Ta'ala ni ada. Ada ni lawan dia tiada. Ada lawan jadi tiada. Lah punya bodoh SPM pun tak lulus. Ni tok guru dia, bapa Wahabi Malaysia. Siapa dia tu tanya lain. Dia petarah doktor mufti pula tu. Siapa dia tak tahu, tanya lah dia. Punyalah bangga macam tu. Dia kata Allah ada lawan dia tiada, ada lawan jadi tiada. Apa ngaji tauhid macam ni? Lah punya bengap bahasa Malaysia pun tak lulus. Tu saya kata bengap. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Kata buat Wahabi ni memang bengap gila. Bodoh nak mampu. Saya tak tahu lah macam mana ada orang boleh menerima dia orang ni untuk ajar akidah. Pelik. Ajar akidah pergi masuk dalam TV, pergi panggil buat forum, pergi panggil minta pendapat dan pandangan. Kalau ikut sepak masuk parit berbuah yang acak tu kan. Saya geram semua tu. Pasal memang bodoh. Istilahnya babi dalam hutan panggil buat mesyuarat. Babi ya. Babi pun kalau ikut bagus Babi tak kena ajar akidah merepek. Dia tak pernah menafikan. Kita duk kata tak ada awal tak ada akhir tu, maksudnya kidam dan baqa. Babi tak itikad gitu. Babi tak pernah kata ada ni lawan jadi tiada. Babi pun tak faham macam tu. Ni siapa dia babi mana ni akidah macam ni. Tak boleh, saya geram lah saya sebut itu. Kut tuan-tuan ni jadi pelembut hati, relax dia. Tuan-tuan wali aku ni, tak ada apa perasaan. Saya orang kutuk saya tak ada masalah. Tapi hanya orang sebut benda tak betul dengan Allah Ta'ala. Saya memang Tok Guru ajak itu. Tak boleh lah. Saya masa terkesan masa saya duduk mengaji dulu, Tok Guru duduk ajak macam ni. Dia kata kisah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ni banding dengan sahabat lain, dia antara sahabat yang kata macam mana, tak handsome sikit lah. Yang tu kot nak kata apa, nilaian kita bukan itu, nilaian takwa lah. Tapi nisbah rupa paras ni banding dengan sahabat lain, dia kurang sikit. Itu sikit lah. Jadi zaman dia pemerintahan dia, masa dia jadi khalifah, ramai orang tak suka dia. Tak suka tu macam-macam hal lah. Pengurusan apa-apa. Dalam satu medan peperangan ni,
lawan dengan Yahudi pula tu. Lawan. Oi, Sayyidina Ali bukan sebarang orang radhiyallahu taala anhu. Lawan ni menang selalu. Dia mati pun pasal dibunuh apa? Ditikam curi. Kalau beradab macam mana? Tak ada siapa berani. Siapa berani menghadap Sayyidina Ali? Tuan-tuan tengok dia punya pedang dia pun takut. Pedang ni tu kalau kita angkat tak boleh buat apa lah, angkat saja. Nak ayun tak boleh. Dia boleh pegang sebelah tangan, tuan-tuan. Masya Allah, saya tak tahu. Dia pedang macam cerita apa? Cerita-cerita orang putih tu lah, swordman tu, yang pedang besar tu. Hercules. Sayyidina Ali kuat lagi pada Hercules tu. Orang putih ni dia cerita, buat cerita dia kuat Hercules lah apa. Nak menunjukkan dia hebat. Dia saja nak tenggelamkan tokoh-tokoh Islam yang hebat ni. Kita Hercules tahu, Sayyidina Ali tak kenal. Sikit lah boya itu kan. Apalah sebut ni. Ya Allah. Dalam satu peperangan tu lawan Yahudi ni, kira istilahnya telah berjaya dijatuhkan, nak bagi buah penghabis ni, bagi penumbuk ni. Memang mapuh lah kan. Dan Yahudi itu ludah kat muka dah. Kalau kita, kalau orang ludah macam mana? Bagi cepat lagi. Bukan saja bagi mapuh, satu tu bagi bersepai muka tu. Bila nak pukul dan saya nak Yahudi itu ludah kat muka dah. Kalau kita memang kita bagi rapat kan. Bukan macam ni bagi. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya ni. Kena ludah. Kena ludah tu dia berhenti. Apa? Bangun tinggal Yahudi. Sahabat lain heran. Balun lah habis kan bahasa kita. Tanya ya Amirul Mukminin, pasal apa tak berhabis Yahudi ni? Kata dia yang dia ludah aku, dia bukan ludah Islam. Dia tak suka ni kat aku. Kalau tak suka aku manusia. Aku tak suka kalau dia tak suka Islam. Kalau dia tak suka aku, satu aku lepas. Dia tak suka kat aku. Tak suka kat aku tak ada masalah. Masya Allah, payah kita nak jumpa ada orang macam ni. Saya mengaji Tok Guru ajak macam tu. Orang tak suka kita, lantak lah. Tapi hanya kan tak suka apa yang dalam ajaran Islam tu. Tu saya dah sebut ayat acak, mufti bengong, bengap, siapa-siapa tu. Hang nak kata aku bengap tak ada masalah. Tapi hang bengap tu aku tak boleh. Hang kata Islam, hang duk kutuk ulama, hang duk kata sifat yang tak betul pada orang Ta'ala, wujud-wujud, ada-ada, lawan-lawan jadi tiada. Punya bengap, hang perolokkan ilmu Islam, hang perolokkan ilmu yang ulama-ulama kata ni lah ilmu mengenai Tuhan. Yang ni macam hang tak kenal Tuhan punya bengap. Yang ni aku tak boleh. Kalau dulu saya sebut nama, ni pasal live ni saya tak sebut nama. Saya sebut macam tu, pandang aku ada orang kenal tu. Pergi cari video dia, tak percaya. Saya dulu saya kompol video-video ni, download siapa. Satu hari hujah nanti untuk dia. Dia cakap lebih kurang aku tunjuk ni hang bangang, hang ni yang hang cakap dulu. Saya kompol dia dulu. Lah ni tak rajin ngomong-ngomong video lah. Tapi kadang-kadang kena juga senjata ni. Saya dulu sampai saya ceramah macam tu, ada masjid khas saya sebut macam tu. Dia kata satu hari ni saya ngajak, saya bawa handset, saya bawa laptop, saya tunjuk muka-muka hak bangang ni. Masa tu saya sebut nama. Dia masjid tu asal masjid biasa lah. Ada pembesar semua. Sampai dia bubuh CCTV, dia boleh bubuh tu. Projektor tu, slide tu. Kata dia, untuk ustaz kan ni? Saya tak bawa. Tapi kata kami buat bulan depan, saya sebut macam tu. Saya ajak bulan depan, saya tengok ada dah. Dia kata ustaz nak mengajak pakai ni, kami dah siap dah. Ustaz tu dia. Saya tak sebut lah masjid mana. Lepas sekarang saya tak pakai apa dia mana. Saya pernah mengajak kat masjid, saya pakai benda tu sekali lah. Mengajak buat sembahyang.
Tapi orang makan tak tengok tu, orang bukan hati kita duk kanjam lah. Tak dapat terang mana pun. Tambah pula besar, tutup lampu, nak tunjuk slide. Takkan nak buat presentation, nak buat PowerPoint tu, elok ke payah mana. Saya boleh buat canggih lagi hak demo buat. Demo duk track. Saya buat cup. Saya ada sound effect lagi. Memang boleh buat kan. Dulu rajin lah menghadap. Lah ni tak ada. Saya buat pembentangan dulu sekali. Fake Nisa. Pakai slide show lah. Memang ada pun sampai lah ni. Tapi dulu macam tu lah. Siap sound effect lagi. Dengar. Kalau macam ni salah macam ni. Bukan. Tidak. Tengok slide. Tidak. Saya buat. Tidak. Saya bercakap dengan saya tunjuk tu sekali. Tidak. Kalau dia jawab salah lagi, keluar petik. Salah dengar ni. Salah. Saya tak usah tengok lagi orang buat slide macam tu. Saya buat itu. Tak payah pergi tengok saya video dah. Saya minyak macam tu. Ada lagi. Mana punya video dah tu, nak pergi cari dah pula. Apa nak sebut ni? Nak sebut hak bengap ni, yang tak faham ni. Huwal awal wal akhir. Jaga-jaga ada orang dia ajak kita walaupun sebut dari Quran, tapi apa yang dia ajak tu salah, yang tak betul. Ajak yang Quran sesat penyesatan. Tak tahulah dia hurai apa awal dan akhir. Habis-habis tanya lagi, Allah awal dan akhir. Alhamdulillah. Kami duk syarahkan awal tu dengan ulama duk sebut awal tu nak mana kidam, dengan mana la awwala li wujudih. Tak ada awal bagi permulaan dia. Hang petikai kami. Hang petikai ulama yang kata apa duk kata Allah tak ada awal. Allah kata dia lah awal. Bengap sungguh. Baik kalau hang kata itu bukan maksud dia, apa maksud awal yang hang faham? Memang sampai sudah tak faham, tak pernah sebut sampai lah ni. Astagfirullah. Sebutnya tu dia baran dia lah. Macam mana tu yang saya kata, memang kena baran benda-benda yang tak betul dalam agama. Baran orang tak suka kat kita, orang ejek kita, muka macam Cina, tak ada masalah. Tak boleh kata muka macam babi. Muka orang berubah feel nak balas dah. Serupa kita macam babi macam dia agak lah. Buat apa? Dah baik dah agak tu. Nak kira muka, ejek aku, bukan ejek aku. Ejek Allah Ta'ala. Allah yang bagi jadi aku tak nak muka macam ni. Babi pun tak nak jadi babi. Jangan jadi masalah. Tak mengaji tauhid kan? Itu cukup. Pelik lah orang kata apa. Nisbah pribadi, Ustaz kata apa? Orang tersaduk ambil kesan. Tapi jangan salah sebut agama tak betul. Atau aku baran. Sebut hukum akam tak betul. Aku baran. Macam apa? Ini ubah hukum orang tak lah. Baik. Jadi kalau asal kita, pasal kita fokus ni dengan tajuk kita Matan Ummul Barahin ni, nak belajar cara barahin, cara berhujah. Hujah, kidam, bakar apa satu hal. Tapi asal dia nak ajar ni, ajar burhan. Macam mana burhan? Kalau Allah Ta'ala tak kidam, tentu dia baharu. Bila dia baharu, tentu ada yang membaharukan dia. Dua saja keberangkalian yang membaharukan dia. Apa dia? Sama ada yang membaharukan dia, ada membaharukan dia yang tanpa sudah. Ini dipanggil tasalsul. Ataupun ada yang membaharukan dia, ada membaharukan dia patah balik ke awal. Ini dipanggil daur. Adakah mungkin daur dan tasalsul ada hamba ketuhanan? Mustahil. Bila mustahil, apa faham tu? Kalau Allah Ta'ala tak kidam, tentu dia baharu. Bila baharu melazimkan daur tasalsul. Tu dah sebut dah tasalsul. Daur dan tasalsul adalah mustahil dalam bab ketuhanan, dan daur tasalsul tak melayakkan untuk siapa yang ada yang menjadikan itu untuk dia jadi Tuhan, maka ternafi Tuhan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan kita nak ikut Allah Ta'ala Tuhan. Jadi kalau nak ikut Tuhan, sedangkan ada daur tasalsul, mustahil daur tasalsul dalam bab ketuhanan,
tentulah daur dan tasasul dinafikan. Untuk nafikan daur dan tasasul, tentulah diiktikad Allah Ta'ala kidam. Maka Allah Ta'ala wajib kidam, mesti kidam, mesti sedia. Tentu tak ada siapa sebelum dia. Dia ada, memang ada, sedia ada, wajib ada. Ya. Nak lawan apa lagi? Hujah akal tu. Soal, bagus tak gua akal macam ni? Kau ngaji macam ni jadi falsafah Yunani, jadi falsafah Greek. Kan ngaji macam ni jadi ahli falsafah, macam tu kan? Tak, ngaji macam ni lah jadi ahli tauhid. Bahkan yang ni lah ajaran tauhid, nak mengisbatkan kidamnya Allah Ta'ala dan atas nak bawa kita. Bila Allah Ta'ala kidam, kita ni siapa? Akulah baharu tu, akulah ada awal tu. Kita sebelum kita mak bapak kita, tok kita, nenek moyang, apa infinity ya. Ada apa pula infinity pula tak apa. Tak tahu asal-usul yang siapa? Daripada Adam. Nabi Adam AS. Adam daripada siapa? Allah yang cipta Nabi Adam. La ilaha illallah. Itu nisbah kita sebut kita daripada mak kita. Kalau tak nak pandang mak kita punya kejadian daripada air mani. Air mani, mak bapak kita kan yang buat air mani. Mak bapak kita kan yang hidupkan kita daripada air mani. Mak bapak kita kan yang ubah kita daripada air mani. La ilaha illallah. Siap, kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Kita ada awal, kita ada permulaan. Kita yang permulaan kita asal tak ada. Daripada tak ada tu, daripada Nabi Adam datang sampai ke kita. Daripada tak ada tu macam mana? Kita memang asal tak ada. Daripada air mani tu Allah Ta'ala bagi ada kita. Kita ada asal usul. Apa asal usul kita? Daripada negeri tak ada. Itu ulama-ulama kita ajar tauhid ni, dia saya lagi dia demo ni jenis ada tauhid, dia orang pula ngomong kata apa nak sebut macam mana? Mesra dengan sastra. Mana tauhid dia faham tu, dia akan syair kan, dia akan lagu kan. Dia akan buat nasyid-nasyid untuk menceritakan ketuhanan dan memuji sifat Tuhan, menyedarkan siapa diri dia. Saya tak apa elok tu kan. Kalau saya pandai, saya apa betul-betul, saya nyanyi lah. Nyanyi Urdu pula. Bukanlah nyanyi apa? Chal 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 mere sati, oh mere sati, mere saath hai. Chal chal mere saath hai. Chal 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 mere sati. Orang Tamalan ni tak tahu lagu tu kan. Kalau tengok cerita gajah dulu ada. Dalam internet tu type ada chal chal mere sati. Saya pun tak bisa type, ada tak tahu? Sati Mary Sati. Sati Mary Sati. Cik Lolah tahu kan? Saya dulu minat juga ni. Tengok tu. Ada orang minat apa je. Zaman tu saya kecil lagi kena tu. Saya bukan nyanyi lagu Cal-Cal Mary Sati. Nyanyi lagu apa? Nanti Me Ayi Suheli Adam Ki Nagar Se. Panjang cerita tu. Dia boleh buat syair tu nak ceritakan dia ni kalau kita buat aku ni Adam Ki Nagar Se. Aku ni daripada negeri tak ada, bahasa mudah macam itulah terjemahan. Aku ni daripada negeri tak ada. Aku daripada negeri tak ada. Aku ni tak ada dulu. Tepat Quran sebut macam mana? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kisah daripada surah Maryam. Allah Ta'ala firman kat Nabi Zakaria macam tu lah. Pasal Nabi Zakaria ni umur 120 tahun. Allah Ta'ala wahyukan dia, isteri dia umur 90 tahun, datang haid, mengandung. Dia kata macam mana ya Allah? Kaifa yakunu li gulamun? Macam mana aku boleh dapat kaifa yakunu li waladun ke gulam tu? Macam mana aku boleh dapat seorang anak wa mar'ati akhir? Wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Yang tu isteri dia pula. Isteri dia pula bila Allah Ta'ala ilhamkan dapat ni, dia kata ya Allah, macam mana aku nak dapat anak? Suami aku dah tua, dah aku ni mandul, tak pernah main haid sekali pun sebelum ni. Allah Ta'ala datang dengan jawapan tu, kata dia wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku yang cipta kamu daripada tak ada kepada ada, yang sebelum ni kamu tak ada apa pun aku boleh buat kamu.
Macam mana kamu mandul ni untuk aku nak bagi anak? Aku tak boleh ke? Boleh ya Allah Ta'ala ubahkan mandul tu. Mandul tak mandul ni siapa bagi jadi? Tua tak tua ni siapa bagi jadi? Boleh tak Allah Ta'ala dah tua sekalipun dia bagi jadi sihat? Nabi Zakaria tu sampai dia mengadu, nak izharkan dhaif dan lemah dia, menzahirkan apa sifat kehambaan dia. Kata apa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, kata dia, wahanal 'azmu minni, tulang aku semua dah lembek orang lain lah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ni bertabur uban ni di kepala ni, rambut putih semua lah. Washta'ala ni maksudnya putih lah, tak ada hitam lah. Walam aku bidu'ai rabbi syaqiyya, tapi kau jangan jadikan aku celaka dengan sebab apa aku dah minta ni. Dia doa best. Dia minta apa? Minta seorang anak, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Lajak-lajak mulut. Yang anak aku ni umur 120 tahun minta anak kan? Kita umur 10 tahun, baru 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, minta anak baru 30 tahun kahwin. Ini daripada mula kahwin umur 120 tahun dah lembek tulang, uban bertabuk kepala, minta anak lagi. Tak pernah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Masya-Allah. Itu satu hal. Tapi nak cerita apa? Nak cerita tu, nak cerita asal usul kita daripada tak ada ni. Yang ni memang ajaran Quran. Inilah sifat yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Mengenali diri kita ni memang asal kita tak ada. Allah yang jelaskan kita ni asal tak ada. Quran kata apa? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah pernah datang pada manusia ni satu ketika, satu hin yang lam yakun syai'an madhkura, dulu ni, satu masa dulu manusia tak pernah disebut pun. Sebelum diciptakan Nabi Adam ni, malaikat pun tak tahu, jin pun tak tahu yang Allah Ta'ala nak jadikan manusia yang bernama Adam ni sebagai awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi untuk lahirkan insan ni, yang daripada dia nanti ada Muhammad SAW yang dia seabdul makhluk. Lam yakun syai'an madhkura, tak pernah disebut pun sebelum ni. Jadi kita asal tak ada. Nak cerita tu Allah memang ada, sedia ada, wajib ada, mustahil daur tasasul, sabit tak kidam. Siap. Cerita apa ni? Tengok cara berfikir dengan akal, tapi tepat tak dengan Quran? Alhamdulillah, mutabik dengan Al-Quran, mutabik dengan akidah, mutabik dalam bab la ilaha illallah. Tak ada ilah melainkan Allah. Allah saja kidam, makhluk tak ada yang kidam, makhluk semua baharu. Jadi di atas apa dah kenal Allah Ta'ala satu hal. Untuk macam mana nak zahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala? Zikir, fikir, hadirkan hati. Apa dia? Aku ni sentiasa berhajatmu padamu ya Allah. Aku saya tak ada, engkau yang ada akan aku. Kau yang hidupkan aku, kau yang beri penglihatan pada aku, kau yang beri pendengaran pada aku. Iktiraf apa yang datang kat kita ni tiada lain melainkan semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Ini kaidah tauhid kita. Wajib iktiraf. Antara syukur ni ada dua syukur. Syukur anugerah, syukur menggunakan nikmat Allah Ta'ala beri pada tempat yang dia suruh. Ni satu syukur. Memang kita selalu syukur, itu ialah kita faham betul. Syukur paling besar sekali sebelum menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada tempat yang disuruh, dia ada syukur yang pertama. Apa dia? Syukur sedarkan apa yang ada kat kita hanya daripada Allah, tak ada siapa campur tangan. Itu syukur yang pertama. Syukur kedua, menggunakan apa yang kita dah sedar Allah Ta'ala beri itu pada tempat yang dia suruh. Itu syukur kedua. Banyak orang duk sebut syukur yang kedua, orang tak fikir syukur pertama. Sedangkan takkan jadi syukur yang kedua melainkan mesti faham syukur yang pertama. Kalau kita tak faham mata kita ni anugerah Allah Ta'ala, kita akan khianat. Walaupun kita tahu mata ni sepatutnya tak boleh khianat. Tapi kalau kita nak buat khianat, kita faham mata ni Allah Ta'ala beri. Kalau dia bagi buta lah aku tengok benda ni, astagfirullah, ya Allah ampunkan aku terlajak ni. Dengar benda haram ni, ya Allah aku terlajak ni untuk dengar benda haram ni. Macam mana boleh break tu? Allah yang bagi aku penglihatan, Allah yang bagi aku pendengaran.
Kalau duk rasa pendengaran aku, penglihatan aku tak ada break tak makan break. Mata aku kuku aku nak tengok apa? Telinga aku ikut aku, aku nak tengok apa? Kalau kena siksa orang tak ampun. Oh, duk berasa ke aku. Habis tak boleh, tak ada break tak makan break. Break tekan pun tak mau break handbrake lagi tak kuat. Handbrake dah berhenti pun boleh tarik handbrake. Kalau duk jalan tarik handbrake, jahanam handbrake. Tak faham sudah try tak kira buat kita. Tak usah brake kaki handbrake. Turun bukit tu, naik terowong menora turun tu tak usah pakai handbrake kita tu, pakai handbrake. Itu kalau manual lah. Kalau auto kamu bopi tu mampu tak faham sudah benda apa cerita ni macam mana nak cerita break tu, nak cerita break. Jadi kaedah kita break ni bila kita kena asal usul. Satu, dalam Quran begitu banyak Allah Ta'ala suruh kita pandang asal usul kita, pandang makanan kita, minuman kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia kena pandang makanan dia. Anna sababna falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna husabban anna sababna minal ma' anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqqaqna al-arda syaqqa. Betul. Aja-aja mulut sebut tu. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqqaqna al-arda syaqqa thumma anbatna lajak-lajak mulut tu. Apa dia? Manusia kena tengok makanan dia. Pertama nak tengok makanan kita apa? Dia suruh pandang dulu sumber macam mana pokok boleh hidup. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang tuangkan air, giruskan air. Allah Ta'ala guna bahasa tuang. Panjang tu kalau saya syarah tu. Ngaji memang ngaji tu bukan je saya ngaji tu guru syarah satu-satu kan. Kami tuangkan air, kami yang tuangkan air semau-mau ni. Maksudnya apa? Siapa yang boleh turunkan hujan? Dah bila turunkan hujan apa jadi? Pokok subur lah. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, kami yang belahkan bumi ni, yang sampai biji benih boleh keluar, pokok akar boleh membesar, batang boleh ada, pokok ada keluar bunga. Ni kita baru lepas hujan ni. Macam mana? Oh, tengok pokok semua keluar tunai-tunai, keluar daun segar. Lepas tu apa? Ni keluar bunga durian, bunga manggis. Semua bakat keluar ni. Ni hujan musim ni memang bakat keluar bunga ni. Betul je? Kita tengok 2-3 hari ni. Itu keluar bunga durian. Tengok bunga durian, yang tengok atas, tengok bawah. Tengok apa? Tak faham saya cakap apa. Tengok bunga dia hak luruh. Durian ni daripada mula bunga sampai habis durian, semua luruh. Tak faham sudah. Kita lain tu. Apa semua. Summa syaqqaqna al-ardha syaqqa, summa ambatnahu. Lajak-lajak mulut ni masuk surah lain ni. Nak cerita apa? Allah Ta'ala suruh kita tengok semua asal-usul kita. Kita asal-usul daripada Nabi Adam, asal-usul daripada air mani, asal-usul daripada perut mak kita, asal kita keluar bodoh tak kerti apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal afidah. Ini bagi jadi pendengaran, penglihatan, bagi hati dan perasaan. Pandang asal-usul kita bahawa kita nak kenal Tuhan. Itu pandang asal-usul Allah. Asal dia apa? Asal dia qadim, asal dia kamil. Asal dia ada, kita asal tak ada. Asal lemah, asal lekeh, asal hina, mimma imahin. Ini dah. Atas kita bicara ni burhan. Dah burhan dah dapat, nak buat apa? Belum selesai tauhid. Dah ada burhan, memang yakin dah Allah Ta'ala kidam. Belum nama yakin lagi kalau hati belum hadir kebesaran Tuhan. Belum lagi. Yakin ni bila kita boleh buat banding beza. Ni Allah ni aku. Apa maksud ni Allah ni aku ni? Allah qadim, aku ada awal. Dan Allah lah yang mengawalkan aku. Aku ni daripada awal ni Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni pun
aku takluk dengan Allah Ta'ala, takkan ada aku melainkan Allah yang bagi jadi aku. Jangan jadi luar kacang lupakan kulit. Lupa asal usul kita, yang asal kita tak ada, Allah yang bagi ada. Duk ada ni pun dia macam lampu dinding, macam kipas elektrik, sentiasa berpusing bila ada elektrik. Tak ada elektrik dia berhenti. Ni duk ada ni siapa? Allah sentiasa memberi limpah kurnia. Dia tarik nyawa, dia tarik nyawa, dia tarik kita menapas sekali ya, mampu tidak. Satu nikmat yang ditarik mata habis buta. Dia tarik kita pendengaran habis pekat, tak boleh dengar apa. La ilaha illallah. Jadi kena sedar ni semua Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala beri. La ilaha illallah. Lagi kuat zikir, fikir Allah Ta'ala, lagi boleh dapat tauhid Allah Ta'ala. Tapi tak boleh zikir, fikir ni dengar. Dia kena perut kosong. Perut kenyang tak boleh zikir. Tak mau. Nak zikir tak boleh. Ngantuk. Perut lapar sedap zikir. Terlalu lapar kena makan. Itu yang Nabi ajar apa? Makan bila lapar. Lapar pun makan. Memang best. Makan pula bila lapar, sedar kan? Ya Allah, kau bagi rezeki kat aku. Makan apa pun sedap, tak komplain tu. Alhamdulillah. Dia yang tumbuhkan pokok boleh jadi random apa. Ada orang pergi kisah ni. Ni ada orang masak, ada orang jamu siap kat aku. Peri pula tu. Ya Allah, antar razzaq. Makan dengan tauhid, minum dengan tauhid. Nak dapat makan minum dengan tauhid ni lah susah. Duk zikir pun tak dapat tauhid. Jalan dia apa? Fikir, zikir, fikir, burhan. Dan burhan ni supaya apa? Supaya apa yang kita iktikad Allah Ta'ala tu jelas, terang, bersuluh kan? Ada manhaj, ada kaifiat, ada cara untuk bagi jatuh hati kita ke Allah Ta'ala. Adapun kalau kita apai-apai saja, dia tak jatuh hati. Benda yang kita tengok dengan teliti ni, perhati daripada satu-satu kejadian yang Allah Ta'ala beri, tengok dengan hati ke hati ni, dia akan jatuh hati. Kalau tengok dengan hafal gitu saja, dia tak mau jatuh hati. Jadi untuk bagi jatuh hati ni, dia kena perhati apa yang Allah Ta'ala bagi jadi. Baik. Jadi di sebab kita bicara tu burhan lah, asal sebut kidam. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni tak kidam. Kalau tak kidam akan lazim daur tasasul. Daur tasasul ni mustahil dalam bab ketuhanan. Sabit Allah Ta'ala ni kidam. Yang baru ni siapa? Kita. Okay. Bagi boleh beza dua tahap tu. Sama ada Allah Ta'ala dengan makhluk. Jauhnya. Kita asal ada, terbalik lah. Allah asal ada, aku asal tak ada. Allah sedia ada, aku ni baru ada. Jauhnya. Satu bengong sangat kalau Wahabi duk faham. Allah ada muka, kita ada muka. Bengong. Tak ada ayat nak sebut lain lah. Memang bengong gila. Dia nampak muka Allah. Dia Allah ada muka, dia nampak muka Allah. Bila dia nampak? Betul, yang tu pun ayat-ayat kena soal. Dia kata bukan masalah nampak. Dia ada kaedah bodoh dia lagi. Dia tak Allah yang kata Allah ada muka. Tu yang jadi bodoh tu. Dia tak faham disiplin ayat mutasyabihat, macam mana nak selesai. Apa ulama bagi disiplin. Tak. Kita cakap dia bukan pakai. Dia dah ada akidah sesat dia tu, susah. Macam mana pun lawan dia dengan burhan. Jumpalah nanti burhan satu-satu kan. Pasal apa? Kalau sabit muka, dah ada muka, ada tangan, ada mata, macam mana? Takkan dia tak macam tu, takkan dua izin. Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, ada mata. Esok akhirat cari Allah Ta'ala, cari apa? Cari muka, tak jangan cari mata. Cari muka. Jadi kalau selagi tak nampak muka Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala. Kenal dengan muka Allah Ta'ala. Tanya dia gitu, tengok. Pakai je apa dia punya akidah tu. Esok tak, memang dia tak bisa tengok. Esok hang kenal ke yang ni muka Allah, yang ni muka lain. Muka yang layak dengan Allah Ta'ala tu muka Allah lah. Baguslah hang jumpa cakap itu. Esok hang jumpa lah muka Allah Ta'ala layak. Hang kenal lah esok muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Apa maksud dia tu? Memang takkan jumpa Allah Ta'ala sampai kiamat. Sampai kiamat. Hari kiamat tu hang tak jumpa Allah Ta'ala. Di akhirat pun hang takkan jumpa Allah Ta'ala. Pasal hang cari muka. Dah cari muka, cari tangan pula. Allah Ta'ala ada tangan yang layak, ada muka yang layak. Carilah hang muka dengan tangan Allah Ta'ala. Hang cari lah. Akhir esok sampai sud tak jumpa Allah Ta'ala.
Pasal apa? Hang kena cari muka dengan tangan. Dan tangan pun sampai hang kena kenal tangan Allah Ta'ala dengan muka Allah Ta'ala. Macam mana agak-agak hang nak fikir tangan dengan muka Allah Ta'ala. Oh, Maha suci Allah Ta'ala. Kita tak boleh fikir muka dengan tangan Allah Ta'ala. Memang hang tak boleh fikir muka Allah Ta'ala. Tapi hang duk itikad Allah muka dan tangan. Hang tak akan jumpa Allah Ta'ala pasal hang cari Allah Ta'ala dia, hang cari muka dan tangan. Hang dengar ayat tu. Oh, Wahabi, hang dengar sikit ayat tu. Saya ngaji Tok Guru sebut itu, kata ada siapa-siapa yang duk kata Allah ada muka dan tangan, walaupun dia kata ada muka dan tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, akhirat esok dia tak jumpa Allah Ta'ala. Kenapa tak jumpa Allah Ta'ala? Dia nak jumpa lagu mana Allah Ta'ala bukan ada muka dan tangan. Dia akan tengok apa? Tengok muka Allah Ta'ala. Dia faham tengok muka, tengok wajah Allah Ta'ala tu dia faham muka, out. Memang tak jumpa Allah Ta'ala kiamat bila-bila. Tak jumpa Allah Ta'ala bila-bila. Ni bukan ahli syurga, bukan ahli iman. Ahli iman ni kat dunia hari jumpa Allah Ta'ala. Dan jumpa Allah Ta'ala, jumpa yang mukhalafah. Jumpa Allah Ta'ala yang hadir di hati, bukan gambaran di hati. Subhanallah, subhanallah. Orang beriman ni orang jumpa Allah Ta'ala di sini. Jumpa lah. Jumpa tu bukan jumpa berdepan, bukan jumpa melihat. Jumpa ni dengan basirah, dengan menafikan sya'nut tashbih, tak sya'nut tajsim pada Allah Ta'ala. Subhanallah, tanzih Allah Ta'ala betul-betul apa yang tak sepatutnya. Ini orang beriman. Orang tak ada iman ke? Duk itikad macam-macam mana? Ya, clean Hindu tu, tok cak, tok pekong tu. Macam apa? Ada muka, ada tangan, ada mata. Duk atas. Itu turun pula. Pergi lah. Mudah Allah pelihara kita, bagi kita faham betul ni. Pasal ulama ajar kita memang detail satu-satu dah. Mudah-mudahan kita duduk dalam kumpulan yang terpelihara. Kita pun dah minta ihdinas siratal mustaqim. Dia berjalan siapa? Jalan Nabi, pewaris Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. InsyaAllah sambung kita wa amma burhanu wujubi baqa' lahu ta'ala. Baqa' pula. Macam mana burhan dia pula. Jadi kita faham dengan apa kita sebut burhan ni, nak belajar macam mana nak dapat burhan tu. Lama-lama dengar mahir insya-Allah. Mula-mula ni alam ni baru, alam ni berubah, bersiap berubah, memerlukan ada yang mengubahkan. Maka yang mengubahkan makhluk ni Allah nak faham. Mula-mula disiplin tu memang susah. Betul lah akidah kita pula rajin buat latihan zikir, fikir hadir, hati hadir tu. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan kita, lapangkan dada kita, bagi faham ke Allah Ta'ala, dan sentiasa boleh ingat Allah Ta'ala dalam keadaan mentanzihkan dia daripada apa yang tak selayaknya daripada dia. Ada soalan? Sekadar burhan tu belum dapat yakin. Macam mana? Sekadar burhan ni tak dapat yakin. Ya, sekadar burhan saja belum dapat yakin, belum hati hadir ke Allah Ta'ala, belum rasa fakir, belum rasa aku ni asal daripada tak ada, Allah yang bagi ada. Tak faham lagi itu, tak faham lagi burhan namanya. Yang tu hafal burhan, bukan burhan. Dia lain faham burhan dengan hafal burhan. Tapi kena hafal juga. Tak hafal nanti tak faham apa, tak erti apa maklumat. Tapi dah hafal macam mana? Dah hafal belum tentu faham. Faham ni dia boleh sampai terasa di hati. Saya buat misal lah. 5 kali 2, 5, 10, 15, 20. Kira macam tu senang tak? 2, 5, 30. Macam main nyorok-nyorok ya. Tu sipil 5 tu. 5, 10, 15, 20. 10 kali 5, 50. 6 kali 5, 30. Contoh kan. Macam mana? Kita faham tu. Apa dia 6 kali 5 ni? 6 kali 5 ni, 6 ni 5 kali. 6. Ataupun 6 kali 5 ni, 5 ni 6 kali. 5. Bila dia kali 5, 10. 5, 3, 15. 5, 4, 2, 20. 5, 25. 5 lagi 6. Oh, itulah 5 kali 6. 5 ni 6 kali. Oh, tu baru faham. Tu baru faham. Kalau 5, 10, 15, 20, 25, 30 baru hafal. Baru budak main nyorok-nyorok. Ni 6 kali 5 berapa ni? Dia reti lah nak ta'akul tu. Jadi Allah Ta'ala ni kidam, mustahil baharu, mustahil daud tasasul, baru hafal.
Belum faham ni bila? Aku rasa tak ada. Allah memang ada, aku rasa ni tak ada. Ada pun dengan ada, dia ada dengan segala sifat kesempurnaan dia. Dia tahu apa yang ada kat aku ni dulu, kini dan akan datang. Aku pun tak tahu, tapi dia dah tahu hai aku. Inilah Allah yang jadikan aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nak bagi hadir hati macam tu. Faham tu yang kena banyak zikir, fikir, hati hadir. Untuk kaedah dia burhan. Burhan ni kata terjemah kepada bahasa Melayu, dia kata hujah. Terjemah mudah, hujah, dalil, alasan. Tapi istilah burhan kalau bahasa Arab, burhan dia mesti ada dua rangkaian kata, susun cara tertentu, hasilkan satu natijah. Dia disiplin lain saya sebut lagi panjang sangat lah. Sebut macam tu mudah untuk nama burhan. Allah. Mufti mesti pandai Al-Quran dan hadis. Contoh, Quran dan hadis pun tak kerti baca, hadis pun tak apa, macam mana nak jadi mufti? Faham saya cakap apa? Betul tak saya cakap? Tak betul? Tak, bukan masalah tu. Saya punya cara berfikir tu betul tak? Itulah burhan. Itulah burhan. Cara berhujah tu, cara alasan tu. Mufti mesti pandai Quran dan hadis. Kalau saya lagi pandai Quran dan hadis daripada mufti, saya tak mau jadi mufti. Bukan saya mufti pun. Kalau lawan baca Quran saya lagi pandai daripada dia baca, kalau lawan hadis saya lagi pandai daripada dia, mufti ke belum tak apa. Boleh tu. Boleh, betul saya cakap. Ni nak pelakir mufti ke apa? Tak tahulah pelakir ke tak pelakir. Saya duk cerita burhan. Saya bukan nak pelakir orang. Saya duk cerita burhan. Saya nak ajar cara berfikir. Cara berfikir betul ni, insya-Allah betul. Jumaat kena 40 orang. Habis-habis ada 39. Tak sah lah Jumaat. Betul tak boleh buat Jumaat melainkan 12 orang misalnya. Kena buat Jumaat kan? Tak boleh buat Jumaat, buat Zuhur lah. Buat apa? Pergi buat Jumaat. Contoh cara berfikir yang betul. Yang ni pun dia ada ukur syarak, ada pendapat. Memanglah pendapat ni pendapat paling kuat. Anda kan pendapat paling kuat, orang pendapat tak kuat nak ikut siapa? Ikut pendapat paling kuat lah. Yang pergi ambil pendapat tak kuat tu buat apa? Jawab tu. Waktu dia memang tak boleh jawab tu. Kalau dia tak boleh jawab, baran lah. Baran dia panggil sekali ada buat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.